Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan Alhamdulillah untuk pagi ni saya nak share dekat you all cara pengiraan untuk topping pula. Sebelum ni saya dah share dekat you all cara pengiraan untuk kek So untuk pagi ni saya nak share dekat you all cara pengiraan untuk topping. Kita kata kita dah selepas kita dah lega puluh. Selepas kita dah siapkan dah kek kita, so kita nak dekorkan kek kita tu dengan menggunakan topping. So topping itulah yang kita kena kirakan supaya apa yang kita combinekan boleh kita tahulah berapa sebenarnya modal yang patut kita keluarkan ataupun kos yang patut kita keluarkan untuk kita kata untuk satu-satu biji kek lah. Biar kata siap satu tu berapa sebenarnya untuk kita jualkan. Ramai sebenarnya yang confused, ramai sebenarnya yang sangsi dengan benda ni. Dan untuk pagi ni saya share dekat you all lah macam mana untuk kalkulatekan ataupun nak kirakan untuk topping kek ni. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, you type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Type kat komen lah, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Alright, okey tak? Okey tak live saya untuk pagi ni? Jangan lupa share saya punya live deh. Jangan lupa share saya punya live. Janganlah duduk nak dapat ilmu sore. Ilmu sore ni kata hanya dunia kita sore aja. Kita nak biar benda ni bermanfaat dekat orang lain juga. Sebab itulah saya sentiasa bagi tahu dekat you all, share dekat orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Sebab apa? Sebab kita buat bisnes ni bukan nak promote kita punya produk kita, tapi buat bisnes untuk kita nak bantu orang lain. Itu cara dia. Tahu tak? Itu cara yang sebenar-benarnya. Dan itulah yang saya buat. Kita buat bisnes bukan promote. Ni tak kira promote. You all rasa dengan promote you all tu dapat ke? Dapat pelanggan ke? Lagilah orang tak suka, lagilah orang menyampah. Tahu tak? Tukarkan promote tu dengan bantu orang. Bantu orang seramai yang mungkin. Bila you all bantu orang, InsyaAllah you all punya bertambahnya you all punya customer, say you all naik, you all punya orang nak order. Tahu tak? So benda ni you all kena pastikan, biar buat bisnes bantu orang. Buat bisnes bantu orang. Itu yang paling penting. Alright? Okay. So clear dari Pasir Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Kena ke biola pula ni. Mana pula dah. Alright. Itu yang paling penting lah. Itu tip yang saya kata nak share dekat you all untuk pagi ni. Pertama, buat bisnes bukan promote, tetapi bantu orang. Buat bisnes bukan promote, tapi bantu orang. Lagi banyak ataupun lagi ramai kita bantu orang, lagi banyaklah kita punya pertambahan, kita punya customer, say kita, InsyaAllah dengan izin dia juga. Ni kak duduk promote. Tahu tak? Hai Allah Akbar. Promote. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You ada breakfast ke? Dah breakfast ke belum? Sudah breakfast ke belum? Alright. Okay. So untuk pagi ni saya nak share dekat you all cara pengiraan untuk topping kek, terutamanya kek topping yang melibatkan buttercream dan fresh cream. Macam mana nak kira berapa sebenarnya modal ataupun berapa kos yang kita kena keluarkan untuk satu biji kek. Kita sebenarnya benda ni kita kena bermula dengan kita. Okey, contohlah you all tahu dah.
Okey, macam mana nak buat fresh cream? Dah tahu. Dah pandai dah, dah pro dah. Lepas tu you tahu cara nak buat buttercream. Dah pandai dah. So benda ni you all kena bila you all buat, contohlah you all buat jangan buat beli fresh cream tu satu kotak terus nak putar satu-satu kotak. No, jangan. Sebab apa? Sebab kita contohlah permulaan tu kita nak dekor satu je. Satu kotak bukan satu biji kek. Satu kotak tu banyak biji kek boleh gunakan. So kalau kita nak guna banyak mana? You all kena estimate kan. Kena kata adjustkan benda tu. Jangan kata satu kotak tu jangan putar semua. Tahu tak? Sebab kita bukan guna semua. So you all kena pastikan sikit saja. At least dalam 300 hingga 500 gram. Tu pun banyak dah sebenarnya. Banyak dah. Kalau yang newbie tu memang dia tak kerti nak adjust, so memang dia akan gunakan semua lah. Saya tahu. Sebab apa? Sebab saya pun guna buat gitu juga. Dulu pun saya buat gitu sebab tak kerti nak adjust tak kerti nak adjust benda tu. So kalau you all putar satu kotak lah you all guna. Sedangkan satu kotak tu kalau saya 9, saya 10 boleh gunakan 2 biji hingga 3 biji lah. Lebih kurang. Pero kalau saya 9, saya 10. Kalau you all buat saya ni banyaklah berbiji-biji lah dapatnya. Tahu tak? Ni satu kotak you all guna satu. Memanglah kata you all akan guna satu punya. Tahu tak? Kalau you all satu kotak lah you all putar, satu kotak tu lah you all guna. Kalau yang permulaan memang dia tak erti nak adjust. Tak erti nak adjust benda tu. So kena pastikan, you all kena pastikan adjust betul-betul. Kena pastikan adjust betul-betul. Kalau tak adjust, memang you all akan gunakan semua. Alright? Assalamualaikum. Hai Noris, hai. Alright, so untuk permulaan, contohlah you all gunakan kalau macam saya lebih gunakan fresh cream. Kalau dekor-dekor sikit baru guna buttercream. Tapi tak apalah, saya tunjuk dekat you all lah. Saya gunakan dua-dua. Maksud dia kek yang menggunakan fresh cream overall ataupun fully fresh cream dengan kek yang menggunakan fully buttercream. So cara pengiraan you all kena pastikan you all kena ada satu file. Macam saya pun ada satu file. Macam-macam saya kira. Semua yang saya buat bisnes, saya akan kira. Satu-satu, you all tengok. Saya akan kira satu-satu. One by one. Tak kira lah brownies ke, coklat emas saya 9 ke, topi biasa, topi premium ke. Semua. Kek span saya 9, kek span saya 10. Saya akan kira one by one. Coklat emas, SQ250. Tulis. Sebab apa? Sebab kita nak tahu berapa modal yang patut kita keluarkan. Tulis. Kena tulis. Kena kira. Kena kira. Carrot. Kalau you orang bisnes carrot lah. Red velvet. Buat. Tulis. Kalau, sebab itulah, kalau banyak you all buat, banyaklah you all kena kira. Bukankah itu akan memeningkan kepala kita? Sebab itulah saya kata, fokus kepada satu benda. Sebab kalau you all fokus banyak, jadi lagu ni lah. Tengok ni lagu ni. Tapi saya kira one by one. Dah kira one by one. Saya dah join single Noris. Single ke apa tu? Join single ke apa? Coklat emas ke? Sebab ramai yang join coklat emas. Alright, so kalau bagi saya, kalau you tanya saya, memang saya keluarkan single. Tapi kalau macam saya recommend dekat ekonomi lah. Sebab ekonomi you all akan dapat complete lah. You akan dapat complete. Maksud dia cara nak buat coklat emas, topping coklat premium, lepas tu topping biasa, cheese meleleh, buttercream, fresh cream, banyak complete dalam tu. Kalau you all ambil single, lepas tu keutamaan of course diberikan kepada saya punya ekonomi, premium dan expert. Dan you all boleh join saya punya kelas setiap hari. Kalau ekonomi Isnin, Selasa premium dan expert Rabu lah. So kalau single tak ada deh. Single tidak ada. Itu perbezaan saya punya PJJ ekonomi premium expert dengan single. So memang tak ada lah. Kalau kat single memang tak ada. Untuk live kalau ekonomi live sini ke. So
Kalau kat single memang tidak ada. Dia hanya diberikan live yang dalam saya punya PJJ tu dimasukkan dekat single, dan video yang lebih advance lah dekat single tu. Baik tak? Tapi live memang tak ada lah. Dan kalau diberi keutamaan, of course saya punya PJJ, ekonomi, premium dan expert. Itu yang you all kena tahu. Sebab ramai yang akan sanksi, ramai yang kata was-was dengan benda tu. Okay. Betul kata Nori, kena ikut PJJ ekonomi. Saya, kalau you all tanya saya lah, saya recommendkan benda tu lah. Sebab you all akan dapat complete. You all akan dapat complete. Memang you all kata, wow, beza kok 199 dengan 99 ke. Tapi you all dapat rebate RM20. So 179 dengan 79. Tapi you all dapat banyak gila. Dan orang dah jana pendapatan dengan saya, dan dah buat dah income. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Untuk tahun 2021 ni, kita nak biar benda ni boleh buat income walaupun duduk di rumah. Itu yang saya tekankan. Itu yang saya tekankan. Pero untuk sekarang ni tidak relevan nak buka kedai. Kau dulu sabar dulu. Nak buka meja tepi jalan. Kau nak tak relevan sekarang ni. Sebab kita kena jaga kesihatan. Why not kita gunakan cara yang lebih relevan, duduk di rumah tapi kita boleh jana pendapatan, kita boleh buat income. Alright? Okay, selamat pagi Kak Mani, selamat pagi juga. Alright? So, cara untuk pengiraan untuk topping buttercream ataupun fresh cream. Okey, untuk topping buttercream, seperti yang saya dah bagi tahu, you all kena pastikan untuk nak buat benda ni, pastikan 2 kali ganda. Maksudnya 2 nisbah 1. Maksud dia, you all kena pastikan cream well lebih banyak daripada shortening dan gulazing. 2 nisbah 1. Cream well kena banyak. Maksud dia, kalau macam 900 gram ke, sebab kalau macam saya punya dekat ekonomi, saya buat dalam 550. Sebenarnya kita buat lebih sikit pun tak apa. Cream well kena lebihkan sikit. Tak ada masalah. Tidak menjadi masalah. Masalah lah ni kita buat lebih shortening, memang menjadi masalah. Faham tak? Follow je step yang saya share, follow je step yang saya tunjuk. InsyaAllah benda terjadi. Ni ada lagi kek. Noris, kenapa saya buat kek coklat moist tak jadi? Kenapa saya buat jadi lekuk lagu ni? Kenapa? Okey, nanti saya tunjuk dekat you all lah. Walaupun ramai dah yang dah expert dah buat coklat moist, tapi tak apalah saya tunjuk dalam saya punya grup ekonomi hari Isnin ni. Hari Isnin ni saya nak buat live coklat moist. Coklat moist. Sebab ramai yang bermasalah. Banyak. Saya tak nak yang join saya punya PJJ ada masalah benda tu. Benda tu senang, simple. Tapi you all ada lagi masalah benda tu. Macam mana you all nak continue, you all nak buat topping lagi, kek yang premium lagi. So saya nak benda tu tak ada masalah. Alright. So saya akan buat live lagi untuk saya buat kek coklat moist. Tapi versi yang bukan saiz 9 lah. Saya buat versi saya lain. Okay. Sebab ada yang kata, Nori, saya ni tak nak gunakan loyang saiz 9. Macam mana saya nak buat? So nanti saya tunjuk dekat you all lah. Saya tunjuk dekat you all hari Isnin malam. Betul Nori, balik modal ada PJJ memang best. Banyak ilmu bagi dalam PJJ. Yes, betul tu. Apa-apa pun coklat moist by Nori terbaik sangat-sangat. Kalau tak terbaik, masakan saya ni seorang penjual kek jalanan. Masakan bermulanya saya adalah kek coklat moist je. Dan saya jual hanya 10 biji je permulaan. Itulah permulaan saya. Saya tak buat benda lain. Itulah dulu, tahu tak? Dan alhamdulillah sampailah sekarang ni memang itu menjadi kata the best seller sepanjang saya buat bisnes lah. Kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Alright. So selamat pagi kalian, selamat pagi. Jangan lupa share saya punya live Jangan lupa share saya punya live. Alright. So untuk nak kira untuk topping buttercream, cream well kena pastikan 2 kali ganda lebih daripada shortening dan gula icing. Maksud dia cream well, contohlah di sini saya tulis dalam lebih kurang 600 gram. Kalau macam ekonomi saya buat dalam 550. Sebenarnya boleh je buat lebih sikit dalam 900 gram. Sebab saya tak nak you all nanti 2 nisbah tak boleh jadi benda tu. So saya tak nak gitu. Saya nak you all
kena pastikan dua kali ganda daripada shortening dan gula icing. Alright, betul tu Nori. Cream well 1 kilo, softening 500 gram untuk buat butter cream. Gitulah. Alright. Tapi kalau macam saya, kalau pemula janganlah buat banyak-banyak deh. Minta tolong sangat-sangat. Jangan buat banyak-banyak. Contohlah you all buat, kata saya tunjuk dekat you all 100 gram ni gini kan. Benda ni memang boleh simpan, tapi you all pemula you all tak reti lagi, baru nak try. So try dengan sikit je. Maksud dia kalau 100 gram, you all buat half dulu, 300 gram. Bermakna you all punya shortening dan cream well hanya 150 gram saja. Sedikit saja, jangan buat banyak-banyak deh. Try dulu benda ni. Kalau you all tak try, tak tahu. Tapi kalau dah try, memang you all akan upgrade kan. Maksud dia you all nak buat banyak-banyak, sebab benda ni boleh simpan lebih daripada 1 bulan. So tak ada masalah, boleh simpan dalam suhu bilik, tidak ada menjadi masalah. Dan simpankan dia jangan betul-betul dalam suhu bilik, dan pastikan bekas dia tu dalam kedap udara. Alright. So di sini saya ambil secara general saja. Maksud dia saya ambil secara general, saya ambil kata kalau kat kedai memang saya beli dengan keadaan kena pukal. So pukal dia lebih murah. Tapi yang ni saya ambil secara general, yang memang overall memang you all pun dapat dengan harga ni jugalah. Lebih kurang lebih kurang. Sebab itulah saya nak you all kira. Sebab bila kita kira, kita tahu berapa sebenarnya modal yang kita keluarkan dan patut kita keluarkan. Alright. So untuk cream well lebih kurang dalam RM8.80 1 kilo. Ke you all beli berapa? Yang ni saya ambil secara general dekat Google. Yang ni dekat Google, dekat Shopee. Kat Shopee secara general cream well RM8.80. So saya guna lebih kurang dalam 200 gram. Lebih kurang kuantiti yang digunakan adalah 200 gram. So lebih kurang modal yang sepatutnya saya keluarkan adalah RM5.28. Alright. So kalau macam gula icing lebih kurang 500 gram, lebih kurang RM3.90 Kalau macam saya beli 5 kilo. Tapi saya ambil yang paling minimum lah ni. Okay. So gula icing RM3.90. Kuantiti yang gunakan adalah 300 gram. So modal yang sepatutnya saya keluarkan untuk gula icing adalah RM2.20. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You all kalau ada apa-apa nak tanya, you all komen you all komen. Assalamualaikum, selamat pagi Nori. Pagi ni JB hujan lebat dari semalam. Kelantan hujan tak? Hujan je. Kelantan hujan. Okay. So lebih kurang RM2.20. Anda katalah you all kira-kira, okay. Kira-kira harga dia lebih kurang modal dia RM1.98. Contoh. So you all genapkan dia kepada RM2. Genapkan dia, jangan kurangkan. Kalau kurang memang kos you all lagi lah. You all kena lebih. Tahu tak? Lebihkan. Tak boleh kurang. Maksud dia you all nak benda tu contohlah RM1.98, you all pun jadi RM1.95 ataupun RM1.90. Tak boleh. You all kena pastikan kena genapkan dia lebih. Maksud dia kalau RM1.98 atau you all kena genapkan RM2. Fair tak? Untuk in that case berlaku kenaikan harga kita punya gula icing. Kalau gula icing naik, you all pun kena ejar benda ni. Tapi kita dah ejar benda ni, so kita lebih selamat lah. So kita gunakan harga yang lama lah, sebab kita dah genapkan dan kita buat lebih dah benda ni. Fair tak? In that case berlaku macam tu. Kalau tidak, setiap kali naik harga kena tukar setiap kali. So benda tu tak syok. Bagi kita pun tak syok, bagi customer pun tidak syok. Faham tak? So langkah yang selamat adalah baik kita better kata kita untuk jangka masa panjang kita kena lebihkan. Alright. Salam Nori, lama tak tengok lah Nori tu you all lah nak tengok, tak tengok kau. Saya tak memaksa pun. Kalau you all rasa benda ni bermanfaat dekat you all dapat ambil kebaikan untuk you all, ambil lah. Kalau you all rasa
Kadang-kadang nak tengok, kadang-kadang tak tengok. It's up to you. Saya tak paksa pun. Kalau you orang rasa aku tak boleh, aku kena berubah tahun ni, aku nak biar aku nak buat bisnes, tapi aku nak bisnes pun biar kencang. Biar aku kata boleh kata dapat side income ke, jana pendapatan ke apa semua. Duduk kat rumah je. It's up to you. Kalau you orang rasa benda ni bermanfaat, ambil. Kalau tak rasa, kalau you orang nak buat sambil lewa, terpulang. Terpulang. Kalau macam saya kata saya nak apa perubahan yang berlaku setiap tahun, apa perubahan yang berlaku dekat diri aku, apa perubahan yang berlaku dekat bisnes aku. So saya ambil setiap kali mentor saya buat live, saya ambil apa poin-poin, learning point yang dia buat live tu. Saya akan ambil. Sebab apa? Sebab benda tu bermanfaat dekat kehidupan saya, akan merubah. Tahu tak? Bila poin-poin tu, benda ni aku tak buat lah, patutlah berlaku lagu ni, benda ni faham tak? Bukan kata lama lah you all buat kata sambil lewa apa semua. Sambil lewa, lepas tu banyak sangat komplain, banyak sangat alasan. Memang kita akan kata jauh ke belakang. Tahu tak? Kita akan jauh ke belakang. Okey. Nak tengok, saya selalu tengok, tapi Lanari tak keluar dalam wall saya. Sebab apa? Sebab you all tidak klik notification. See first, ke atas tu, button atas tu ada notification. You all klik situ, setting dia. See first. Nanti sebarang saya buat live, dia akan keluar notification. Dia akan keluar. Benda ni you all kena belajar lah. Benda ya, tahu dok. Kena upgrade lah sikit diri tu. Kalau tak tahu, kena tanya orang. Macam mana nak klik, macam mana nak buat untuk orang buat live ni biar nampak. Kita nak biar dia sentiasa nampak di telefon kita. Tahu dok, di telefon kita. So macam mana nak buat? Kalau tak tahu, tanya orang. Tahu tanya orang. Ataupun you all boleh pergi kat Google. Macam mana, how to click, how to setting untuk notification. See first. Tengok benda tu, kata ada di depan mata, tapi kita ni tidak ambil tindakan. Memang saja. Lepas tu mulalah masalah tu lah, masalah ni lah, go tu lah. Sebab apa? Sebab kita tidak ambil ambil tindakan. Kita tidak ambil kata benda tu free je, free of charge. Tapi kita tidak bertanya, tak ambil benda ni aku tak tahulah, macam mana aku nak buat. Tanya orang ni tak tahu, buat bodoh lagu tu gak memel lah. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, tekan on notification. Yo, betul, tekan je on notification, aku keluar lah. Alright, so okay, so berbalik kepada Alhamdulillah akak dah buat buttercream sedap tak muak. Okey, so benda ni gula icing, bila saya kira tambah tolok kali bahagi semua RM2.20. Garang Cikgu Nori. Yalah, kalau tak garang you orang saya ni kata bukan garang tapi nak tegas, tahu tak? Apa-apa memang tai-tai tegas, tai-tai kita berlembut. Tapi kalau you all kata masalah lah ni, you all tak nak salahkan diri you all. Itu yang you all asyik menudih jari dekat orang, faham tak? You all tak akui kesilapan you all. You all kena akui kesilapan you all. Aku ni ketinggalan sebab apa? Sebab aku malas nak belajar, sebab aku tak mencari, sebab aku tu, sebab aku ni. So kita kena ambil tindakan benda tu. Salahkan diri, sebab tu lah aku ni jauh ke belakang, sebab aku tak mencari, aku tak mendalami ilmu benda ni. Aku tidak setanding ataupun dengan teknologi sekarang, dengan apa dok. Jangan salahkan orang, salahkan diri kita dulu. Salahkan diri kita. Sebab apa kita jadi gitu? Tahu tak? Saya kalau macam saya ni, saya tak salahkan orang, saya salahkan diri saya. Sebab apa? Sebab saya lambat. Saya lambat onlinekan bisnes. Tapi saya lambat-lambat pun saya buat benda ni. Aku nak biar walaupun aku lambat, tapi aku kena pastikan aku jauh dah ke depan. Aku nak pastikan aku kena boleh kejar orang yang dah kata ke depan. Aku nak kejar orang tu. Aku nak kejar. Sebab apa? Sebab aku ramai lagi persaingan aku yang duduk di belakang. So aku tak nak ketinggalan. Aku tak nak benda tu. Aku nak biar jauh ke depan. So
ambillah sesuatu, cari macam mana, kenapa jadi lagu tu, kenapa aku buat bisnes ni tak kena, kenapa aku buat ni tak kena, aku cari pelanggan. Macam kat tu kemarin dia kata saya bagi free pun customer tak nak. You all tu lah kata, tahu tak, you all kena nilai diri you all, kenapa you all punya bagi free pun customer tak nak. You all kena fikir sejenak, kenapa aku bagi free pun customer tak nak? Kenapa? Apa sebab? Mesti ada sebab lah. Mesti punya. Dan sebab tu lah yang you all akan rungkaikan. Bila you all cari ilmu, adalah sikit cari improve benda tu. Ambil kata penekanan. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terpulang dekat you all lah. Saya kata saya buat benda ni untuk kebaikan. Sebab itulah kenapa saya ni buat lagi single. Sedangkan benda ni saya, kalau ikut-ikut saya malas nak buat single-single, tahu tak. Tapi terlampau ramai yang meminta, tahu tak. Ramai yang nak saya bantu you all. Kata tak mampu, mungkin tak mampu nak join saya punya PJJ Ekonomi Premium Expert. Sedangkan banyak benda benefit yang you all dapat dalam tu. Tahu tak? Saya yang buat, saya tahulah macam mana. Saya lillahi ta'ala, saya tidak ambil mana-mana copy paste, tak ada. Lillahi ta'ala. Saya tidak ambil mana-mana orang yang join PJJ, saya ambil video tu sebagaimana orang buat saya. No, saya tak ambil deh. Saya tidak ambil video-video ataupun sebarang resepi ke gapo ke dalam saya punya PJJ. Itu adalah memang saya buat sendiri. Lillahi ta'ala, memang saya tak ambil, saya tak ciplak. Saya, itu semua benda saya buat sendiri. Video-video, kalau you kata mana video advance yang tu advance, mari duduk kat tempat saya, you buatlah video. Saya buat sendiri, tahu tak. Sore saya buat sendiri, tahu tak. Kalau you kata resepi ataupun PJJ saya mahal, you mari duduk tempat saya, mari buat. Mari terus buat. Mari duduk tempat saya, buat video, edit dia, buat supaya orang ni faham. Tahu tak? Ingat senang ke? Tak sesenang tu. Kalau you all mari duduk dekat saya tak minta 1 minggu. 1 hari 2 hari je you mari duduk tempat saya. You all boleh bertahan ke tak? Saya tak minta pun you all duduk seminggu ke, tak. Tapi you all duduklah sehari 2 hari je duduk tempat saya. Kalau you all kata PJJ saya ni mahal, orang lain boleh hasilkan PJJ RM20, mari duduk tempat saya, buat. Sebab apa? Sebab video, semua benda dalam tu saya buat sendiri. Saya buat dan saya bagi dekat tim saya yang editkan dan akan post dekat saya punya PJJ. Saya tak ciplak, lillahi ta'ala, saya buat bisnes ni untuk long term. Kalau saya ni ciplak, saya ni ambil orang, memang lama dah saya akan drop down, tahu tak, bisnes saya. Memang lama dah, tahu tak. Saya ni buat sendiri. Hasil air tangan saya, hasil sendiri, video sendiri. Video kalau you all tengok dekat PJJ tu, kalau yang advance, memang itu tangan saya, suara saya, semua overall saya yang punya. Sebab itulah saya kata, orang yang join saya punya PJJ, dia ambil benda tu, buat PJJ, saya tidak halalkan dunia akhirat. Saya tidak halalkan dunia akhirat benda tu. You all ambil video saya, lepas tu you all buat video saya, you all buat like, you all buat PJJ you all, saya tidak halalkan dunia akhirat. Sebab apa? Itu daripada keringat saya, tenaga saya. You all pelak saya tu pasal apa? You all buat sendirilah. Kenapa nak ambil yang saya punya, lepas tu you all nak buat benda tu? Dah tahu mu tu hebat, mu pergi buat orang lain. Dia ambil orang, lepas tu pergi buat PJJ. You all rasa benda tu boleh untuk long term ke? Tidak akan. Memang you all dapat. Mula-mula memang you all dapat. Memang you all dapat customer. Memang you all dapat. Tapi benda tu you all rasa bertahan lagi lama ke? Tidak akan lah. Allah tu maha melihat. Allah tu maha kaya, tahu tak? Dia akan lihat apa perbuatan kita. Kalau perbuatan kita ni ciplak orang, you all rasa benda tu long term ke? Tidak akan lah. Tak akan. Tak akan. Betapa struggle-nya saya nak hasilkan video tu.
Memang mencabar tahu dok. Yalah kita tak pernah buat benda tu. Tiba-tiba kena buat benda tu. You all rasa lagu mana? Dengan saya buat sendirinya. Tak ada siapa-siapa. Saya buat sendiri. Tak ada pun. Semua benda start sampai ke Z habis semua saya buat sendiri. Tahu dok? Saya buat sendiri. Sebab apa? Sebab saya nak bantu you all. You all yang mana join saya punya PJJ. Memang betul-betul you all tengok saya buat tu. Terus insya-Allah benda tu jadi. Tak ada masalah dah. Sebab saya nak memudahkan you all. Saya nak bantu you all. Sebab itulah kenapa saya buat benda ni. Kalau you all kata saya punya PJJ saya mahal, mari duduk tempat saya buat. Mari terah duduk, mari. Siapa kata PJJ saya mahal, mari duduk tempat saya, terahlah buat. Saya ni pun banyak lagi video-video tak siap lagi, tahu tak? Banyak lagi. Banyak lagi video saya tak siap, tahu tak? Mari duduk tempat saya, mari. Ganti tempat saya, mari buat. Try lah tengok. Try tengok macam mana kemenjadian dia. Tak jadi kena buat orang lain pula. You all rasa lagu mana? You all nak buat video ni nak hasilkan 1 biji kek tu. Berapa kos dia? Modal dia tahu tak? Kena kira benda tu. Kena kira. Tahu tak? Okey? Assalamualaikum pada yang rasa mahal tak payah join. Kalau betul nak ilmu bayar je. Kalau nak ajar orang lain use your own method atau way. Thank you. Terpulang dekat you all lah. Terpulang dekat you all. You all rasa benda ni kata bermanfaat, you all rasa untuk benda lontar, terpulang dekat you all. Saya tidak memaksa pun. Kalau you all rasa, oi, mahalnya. Kalau mahal, you all tengoklah. Saya punya PJJ ada dok setiap minggu bagi live. Live lagi. Live. You all ingat senang kau. Marketing tu macam mana tarik nak pelanggan tu. Saya ni masuk kelas saya punya mentor saya. Bukan bagi 100-200 deh. Bukan. Kalau saya kata you all join saya punya PJJ dengan harga 199, sekarang ni saya bagi rebate pula RM20, 1.9. Saya share dekat you all cara nak tarik pelanggan, marketing apa semua tu. Marketing tu ingat saya ni pergi ciplak dekat Google ke? Tak ada. Itu daripada mentor saya. Saya tulis one by one. Tahu tak? Ni kalau you all tak kata ni, you all pergi carilah dekat Google ni semua ni. Tak ada. Ini memang saya belajar, tahu tak? Ini memang saya masuk kelas, masuk belajar, tahu tak? Ingat senang kau? Tak senang itu. Tahu tak? Alright. Saya pernah juga attend PJJ lain tapi tak sama seperti PJJ Nori. Tak explanation sangat detail. Terpulang dekat you all lah. Terpulang. Kalau orang yang kenal saya, orang yang saya nak kata nak trust tu memang ambil masa. Trust dengan orang percaya dengan kita. Sebab itulah saya sentiasa share dekat you all apa tip. Hari ni saya share dekat you all cara pengiraan topping apa semua. Sebab apa? Sebab saya tahu bila sekali bila you all dah hasilkan kek, you all of course punya you all akan nak dekorkan menggunakan topping buttercream ataupun fresh cream. Memang masa mula-mula memang buat gapo kau ni tak ada gapo pun, tapi nanti you all akan dapat benda ni. Sebab apa? Sebab ni memang you all akan berlaku buat punya, gunakan benda ni punya. Betul. Sebab itulah saya nak share dekat you all. Share dekat you all ni bukan kata benda ni saya ni nak faham benda ni ambil masa. Saya nak explain, nak kena ambil masa. Beda. Saya diri nak explain kat orang ni, saya kena faham. Saya ni nak explain dekat orang ni, saya nak explain dekat you all ni. Saya ni sendiri kena faham dulu, barulah saya boleh explain kat orang. Kalau saya ni jenis tak faham, macam mana saya nak explain dekat orang? Kalau saya explain tiba-tiba orang tu tanya saya, tak kau gila aku nak jawab kepada dia. Faham tak? Kita nak explain kat orang pun biar diri kita ni faham, barulah kita boleh explain dekat orang. Gitu. Faham? Alright? Salam Lori, kek yang dah topi buttercream letak dalam chiller tahan berapa hari? Dalam lebih kurang dalam seminggu still okey lagi, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Nori. Dengan PJJ Nori akak dapat income walaupun sikit, bersyukur sangat-sangat walaupun duduk di rumah. Duduk rumah je.
You all tak boleh nak expect benda tu. You all nak terus banyak lalu. Ambil masa lah. Saya pun buat bisnes 5 tahun kot. Nak ada customer, nak ada database apa semua. You all kena alami lah benda-benda tu. You all tak boleh nak benda tu. Oi, aku nak meletup ke babung. Dengan you all pula imagine tak? Hari ni you all dapat RM100 ke? Contohlah. RM100 hari ni ke? Tiba-tiba esok you dapat RM10,000. You all rasa benda tu logik ke? You rasa benda tu logik ke tak? Logik ke tak? Hari ni you dapat RM100. Esok you dapat RM10,000. You rasa benda tu logik ke? You nak melalui nak dapat RM10,000 tu, kena melalui mungkin RM100. Lepas tu RM500. Jalan tak? Lepas tu RM1,000. Lepas tu RM2,000. Lepas tu RM3,000. RM4,000. RM5,000. Barulah you dapat RM10,000. Yalah dah. Logik tak? Kalau hari ni 100, esok 10,000. Logik tak? Sama lah dengan saya juga. Kalau you all kata, oh saya dapat sikit lah. Saya pun sikit juga dulu. Saya pun income saya dulu pun dalam RM100 je. Satu hari. Tahu tak? RM100. Lepas tu tambah pula RM1,000 satu hari. Lepas tu sebulan RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM40,000. Faham tak? Benda ni mengalami proses. Faham tak? Kalau you all nak benda tu hari ni dapat 100, esok dapat RM10,000, memang sikit cepat kaya pun tak boleh nak buat lagu tu. Orang ni nak proses dia cepat. Proses cepat. Tapi tak saya nak buat gapo-gapo. Tak boleh juga. You all nak proses dia tu, kata cepat pun at least dalam 6 bulan lah. Tahu tak? Itu paling minimum 6 bulan tu. 6 bulan hingga setahun. Itu paling minimum. Tapi kalau you all buat secara konsisten, masalah lah ni buat tak konsisten, memang tak dapat juga lah. Lambat lagi. Kalau you all buat konsisten, insya-Allah impact dia tu 6 bulan. 6 bulan. Kalau start bulan 1 ni, bulan ni you all nampak lah macam mana perkembangan you all punya business you all. Alright. Nak tanya bolehkah? Boleh. Allah. Nak tanya bolehkah saya lebihkan sisi untuk beri rasa yang lebih cheese? Boleh, tak ada masalah. Okey, betul tu. Terbaik channel share tak ada lah. Betul, bermula dari bawah. Faham? Terbaiklah Kak Nori. Ya, kena logik lah benda tu. Faham tak logik? Daripada 100 naik dulu 1,000 ataupun 500. Lepas tu daripada 500 naik 1,000. Lepas tu naik 2,000, 3,000, 5,000. Daripada 5,000 tu kepada 10,000. Tu logik lah. Itu logik. Daripada 5,000 kepada 10,000 itu logik. Tapi kalau 100 kepada 10,000 itu tak logik. Lagi kemeter saya pun, dia pun tak ada lah tiba-tiba buat bisnes sampai 100,000. Dia ajar anak murid dia. Tak ada. Permulaan 10,000 yang pertama, lepas tu 100,000 yang pertama, 1 juta yang pertama. Ni nak dapat lalu 10,000 mampus. Buat dok. Aduh lah. Noris, kalau buat kek span and simpan dalam freezer, tahan berapa lama? Maksud akak yang belum dekor boleh tak? Berbulan-bulan tak? Kalau akak nak tahu ke? Kalau chef di hotel 5 bintang ataupun chef yang bekerja dengan contohlah dengan sultan ke apa ke? Apa tu? Dia buat contohlah dulu ada event kan, event yang besar-besar. Kalau sultan ni dia ada event yang besar-besar so dia ada chef. Chef tu dia bagi tahu tak ada lah saya dalam seminggu contohlah event dia tu seminggu lagi ke. Hari ni Kak, dia dah buat lama dah Kak. Kalau macam tak ada lah kita, memanglah kita ni sehari sebelum gitu ke. Tapi kalau yang chef ataupun event yang besar, dia tak akan buat last minute. Dia buat 1 bulan ataupun 2 bulan sebelum Kak. Tahu tak? Kek tu dia buat sebulan atau 2 bulan ataupun 3 bulan. Dia buat dah lama dah Kak. Tak ada lah buat seminggu nak ada event tu buat untuk beratus-ratus. Tak ada Kak. Tak ada. Baru berbulan-bulan dah Kak buat.
Alhamdulillah akak follow PJ January 3 bulan dah. Dapat balik pulangan income untuk yuran PJ January. Walaupun niaga part time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. So di sini habis lagi ni. Okay. So shortening pun sama juga. Shortening pun kita kena pastikan 1 nisbah 1 sama dengan gula IC juga. Bermakna kalau gula IC atau gula IC you all 300, pastikan shortening you all pun 300 gram. So di sini secara generalnya saya ambil 1 kilo RM6.5 shortening. Bermakna kalau 300 gram yang digunakan, bermakna lebih kurang dalam RM2 je lah modal yang kita keluarkan. Faham Nori? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya. Sikit-sikit. Tapi dalam masa sikit-sikit tu pun kita kena adjust benda tu. Buat konsisten. Tahu tak? Orang kita ni dia nak buat benda tu, nak dapat teguh meletup ke babung. Lepas tu tak buat ke sekarang. Mana boleh? Maksud dia konsisten tu. Contohlah, kalau you all nak tambah customer, you all kena buat video, kena buat live. Ada you all buat. Tak buat, kena buat. Kalau you all nak tambah customer, kena buat benda tu. Itu je. Senang. Mudah Kalau rasa tak berani buat, saut dulu cabaran dia, buat dulu dalam grup. Sebab itulah saya bagi tahu yang mana yang join saya punya grup. Tak kira lah ekonomi ke premium ke expert. Belajar dulu dalam grup tu. Belajar dulu buat tekan button line. Grup tu hanya grup kita-kita je. Mana ada grup. Kalau macam page ni memanglah orang lain tahu belaka. Tapi grup tu hanya kita-kita saja. Skop yang tak ada lah meluas. Skop yang kita je. So, tak perlu pun nak takut ke gapo. Nanti orang akan bagi semangat adalah dekat you all. Masalah ni you all stay takut lagi. So, sampai bila kita nak dibayangi dengan rasa takut? Takut ni tahun 2021 dah. Dah 2021 dah. Sahut cabaran. Sebab bila cabaran tu you all sahut, you all akan tunjukkan, wish, sebenarnya aku ni berani buat kau ni. Faham tak? You all kena sahut cabaran. Buat benda yang tak pernah kita buat. InsyaAllah kita dapat benda yang tak pernah kita dapat dalam hidup kita. Itu je. That simple. Alright? So, di sini tak habis lagi. Okay, total dia semua adalah lebih kurang dalam RM9.48. Itu total. Total modal yang patut kita keluarkan untuk kos barang sahaja. Kos barang sahaja RM9.48. Tapi di sini kita kena kira utility. Kita kena kira kos tidak langsung. Maksud dia air, minyak kereta kita pergi beli barang, lepas tu tenaga kita. Ke you all duduk gini kak? You all kata masa gerak lalu. Tak ada kita kena gerak diri tenaga kita walaupun kita guna mixer. Tapi tenaga kita pun bergerak juga. Tenaga kita pun bergerak juga. Faham tak? So, di sini kita kena kira tenaga kita. Okay, so tenaga kita merakumi semua. Sebab itulah saya buat 70%. Walaupun ramai gila yang bantah benda tu. Sebab apa terlampau tinggi 70%. Tapi benda tu untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan orang lain. Kebaikan kita. Sebab in that case, bil air pun tinggi. Bil api, elektrik pun tinggi. So, at least beringat. Beringat, berwaspada. Benda ni. So, sebab itulah saya untuk kos ni saya akan ambil 70%. Terpulang dekat you all. Kalau you all rasa banyak sangat, so you all try lah kira 30%. Berapa jadi sebenarnya? Kalau you all kira, contohlah kalau you all kata 70% tu terlampau banyak, Noris. Terlampau banyak. Kalau contohlah you all kata, ada yang kata saya, Noris, pada ambil 30% sudahlah. saya kira 30%. Saya kira. 9,000 pula dah. 30%. 9,014. Allah. You all try bayangkan kalau 30% daripada modal yang kita keluarkan hanya RM2.84 je. You all fikir logik lah. RM2.84. Berbaloi dah. You all dengan minyak kereta you all, dengan tu you all, dengan tenaga kerja hanya RM2.84. Rasa berbaloi dah? Rasa berbaloi ke tak?
terpulang dekat you all lah. Kalau macam saya ambil 70%. Tak kira lah jadi kadang-kadang pun ini cikgu saya ajar 70%. Dan mentor saya pun ajar gitu. Yang ni memang saya masuk kelas-kelas lah. Tapi bila saya masuk dengan mentor saya kata at least kena ambil kos benda ni 70%. Dan memang relevan dengan apa yang saya kira 70%. Mentor saya ajar 70% dan cikgu yang ajar benda ni pun kat saya pun 70%. So relevan dan saya boleh ambil dan saya guna pakaikan 70% kos tidak langsung. Walaupun dibangkang oleh ramai gila yang bangkang benda ni sebab terlampau tinggi. Tapi you all kena fikir secara logik. Adakah relevan dengan harga dengan kos RM2.84? Relevan ke tak? Terpulang dekat you all. Kalau macam saya, kalau you all tanya saya ambil 70% kos tidak langsung. So kita kena kira 70% daripada kos ataupun modal yang kita keluarkan. Tadi modal yang kita keluarkan adalah RM9.48. So kita kena kira 70%, bermakna lebih kurang RM6.70. RM6.70. You all kena pastikan kena tambah dengan modal yang you all keluarkan adalah RM9.48. So total sebenarnya modal yang kita keluarkan bukan RM9.48, tetapi adalah RM16.18. Bukan modal semata-mata modal dia. Kita kena kira juga tenaga kita, air, elektrik, apa semualah. You all, sebab itulah kalau banyak you all, contohlah you all buat bisnes donat lagi, pizza lagi, kek lagi, puding lagi, nasi lagi, kira ni banyak nak kerja, terlampau banyak. Sebab itulah saya kata fokus kepada satu je permulaan. Sebab apa? Sebab you all tak terhandle benda ni. You all kena kira one by one. Kena kira. Sebab kalau kita tak kira, kita tak tahu modal berapa yang kita keluarkan. Kalau you all main ikut orang aja, memanglah ikut orang lah. Kalau nasi you all dapat kata utuh nasi. Kalau you all kira tu contohlah modal you all lebih banyak daripada you all punya orang royak. Contohlah you all tanyalah siapa-siapa ke. Tanyalah you all tanya saya ke, saya pun bagi tahu. Okey, modal saya adalah RM16.18. Tapi bila you all kira-kira sebenarnya you all lebih tinggi. Maksudnya RM19 ke. So you all dah gerugi, dah lost RM3 dah. Itu baru satu. Kalau you all buat, contohlah you all buat 10 biji kek, RM30 dah. Kalau 100 biji, 300. You all memang sedikit-sikit memang you all tak nampak. Tapi bila dah banyak-banyak benda ni, barulah kita tengok, kenapa aku buat benda ni rasa banyak dah. Tapi tak ada pun keuntungan. Tak ada pun. Aku rasa banyak dah aku jual ni. 100 biji dah. Tapi tak ada pun keuntungan. Kat tangan aku ni tak ada pun untung. Malah aku kena tambah lagi duit aku. Sebab apa? Sebab kita tidak kira betul-betul. Sebab itulah kata apa tu? Kita kena kira satu-satu. Tak kira lah kalau you all buat bisnes, apa saja you all kena kira. Kena kira dan wajib kira. Baru kita tahu berapa modal yang kita patut keluarkan untuk kos 1 biji kek. Alright? Nori, kalau kek sepas saya 6x6, berapa RM kena jual macam akak cara kira modal? Saya sebenarnya kalau macam saya tak jual saya punya kali nail. So kalau akak jual tak boleh dah nak start ya cikgu enggak. Dah nak start apa pula dah? Kalau contohlah jual 6x6. So kira dia 6x6 tu berapa you all kek tu kek apa? Dia kek lain-lain. You all tak boleh nak sama je. Dia kek premium lain, kek yang biasa lain. Dia tak boleh nak samakan, tak boleh. Sebab tu kek premium, harga lain. Walaupun saya dia adalah 6x6. Kita kena bahagikan dua. Contohlah bagi dua. Macam saya memang untuk tahun 2021 ni saya selaraskan tapi saya bahagikan dua. Sebab senang lah. Nanti tim saya contohlah orang nak order kek kan. So kita bagi je list tu. So list tu tengoklah nak kek premium ke kek senang behar. Sebab kalau kita buat tentukan okey setiap jenis kek jadi pening. Tim saya pun dia kata bab kalau macam bab kek ni dia kata tak berapa mahir benda tu. So saya yang kena banyak
membantu dia. So banyaklah kerjaan saya. So nak memudahkan benda tu, saya akan listkan ataupun selaraskan, tapi saya bahagikanlah. Maksud dia, okey, kek span dengan harga sekian, dengan kek premium dengan harga sekian-sekian. So you all kena pastikan, contohlah 6x6. You all 6x6 tu kek gapo? Contohlah kek span kan. Kek span berapa gram yang you all buat untuk satu kek? Maksud dia 6x6 tu berapa gram? Berapa? 250 ke 200 ke 150 ke berapa you all buat benda tu. So you all kira dia. Kira tu dulu. Nanti baru kira dengan topping menggunakan fresh cream ataupun buttercream. Alright? Okay. So saya ada buat kek pandang gula Melaka. Saiz 9 darab 3. RM berapa boleh jual? Saya jual RM25 boleh ke? Kira you all jual. Okey, macam mana you all boleh jual RM25? Macam mana you all boleh jual RM25? Saya nak tanya you all. Saya nak tanya akak lah. Bukan nak tanya you all. Tanya akak. Akak Linda, akak jual macam mana akak boleh jual RM25? Macam mana boleh jual RM25? Keluar RM25 tu kah? Aku nak jual RM25 gitu kah? Kau macam mana akak boleh dapatkan dengan harga RM25 tu? Macam mana akak boleh dapatkan harga RM25? Saya nak tahu benda tu. Sebab apa? Sebab benda tu lah berlaku dekat bisnes saya sebelum ni. Sebab apa? Sebab saya aku rasa boleh kot. Padai kot dengan harga RM10. Padai kot dengan harga RM15. Main orang kata gamble je. Try je. Mai tak kira apa pakai mai kira buat ala kadar gitu je. Okey. Akak kira macam mana? Akak Linda, mai saya bantu you all. Mai saya bantu akak. Akak buat macam mana? Mai saya kira. Ayo banyak lagi ni. Kata-kata ni banyak lagi. Banyak lagi. Kira modal SC cream cheese. Akak okey. Akak kira modal SC cream cheese. Akak kira ke tak modal kek tu? Modal kek tu berapa? Akak modal satu kek tu berapa sebenarnya? Akak kira tak? Meh saya bantu akak, meh. Siapa nak saya bantu you all, meh? Meh saya bantu you all. Alright? Nori, macam mana pula cara nak kira gaji kita daripada pengiraan modal tu? Nak ambil berapa RM? Itulah orang kita. Itulah silap orang kita. Silap apa? Berapa gaji sebenarnya you all nak ambil? Okey, contohlah you all gaji sebenarnya you all nak ambil, you all kena kira berapa sebenarnya komitmen you all. Komitmen you all berapa? You all tak boleh kira atas pada modal ataupun berapa sen yang you all buat untuk contohlah untuk bulan ni berapa sen. Tak boleh. Itu tak boleh. Andai katalah kalau say you all meletup ke bubble 100,000, relevant lah. Masalah lah ni you all tiba-tiba satu bulan you all dapat lebih kurang dalam 500. You all tak boleh kira atas kata say you all kena kira atas komitmen you all setiap bulan. Komitmen you all berapa? Contohlah komitmen you all nak bayar BAP, BAE, kereta, insurans, lagi PTPN ke, kira semua. Kira berapa komitmen you all. You all kena kira satu bulan komitmen you all berapa. Kalau in that case, ini newbie yang baru nak belajar macam mana nak ambil gaji daripada permulaan you all punya business you all. Okay dah. Barulah you all tahu, barulah you all boleh planning berapa sebenarnya aku patut jual. Say berapa setiap bulan aku kena buat. Okay dah. Kalau you all pergi ambil say gaji atas say tu, memang you all tak okay. Macam mana aku nak buat untuk bulan depan aku nak dapat 10,000? Macam mana aku nak buat untuk bulan depan aku nak... Tahu tak? You all benda ni bila you all fikirkan komitmen, you all akan fikir macam mana setiap bulan aku nak benda ni biar jadi saya aku 5,000 sebulan, saya aku 10,000 sebulan. Faham tak? Sebab you all fikirkan komitmen. Kalau you all fikirkan say, memang tak ke mana lah. Gitulah setiap bulan. Faham?
Baru tengoklah Nori, Kak Gi kena tengok semula. Bestnya dapat ilmu pagi ni. Saya kira modal semua bahan buat kek gula Melaka. Macam mana Noris? Mahal ke? Saya tak tahu you all kira macam mana. Masalah ni saya tak tahu akak kira macam mana. Akak Linda kira macam mana. Kek tu. Kalau akak keluarkan, okey, akak nak jadikan kata okey satu kek ni, contohlah satu kek ni RM25 kan. Kek ni RM25. So akak kira lagu mana biar keluar RM25 ni? Ni, kira lagu mana RM25 ni? Okey, kira lagu mana? Tu je saya nak tahu. Akak kira lagu mana biar akak boleh jual RM25 ni, macam mana akak kira? Tu saya nak tahu. Itu saya nak tahu. Barulah senang, barulah kita nak buat bisnes, kita tahu berapa sebenarnya kita modal kita, berapa sebenarnya kita patut jual. Fair tak? Maksudlah ni ke, contohlah saya dah kira apa dah. Saya punya total, saya punya buttercream saya RM16.18. So di sini RM16.18. Modal sebenar-benarnya. Okey, modal sebenar-benarnya untuk orang kata buttercream. Tetapi kita kena tahu, okey, adakah untuk satu adunan ni, adakah untuk satu biji kek ataupun berapa biji kek? Itu pun kita kena tahu. Sebab itulah saya kata, benda ni bila kita fokus kepada satu, senang. Masalah lah ni kita banyak nak fokus, nak buat go to lah. Saya tengok ke, memang saya tengok lah ke. Tak saya tengok diri saya ke. Diri saya memang apa yang saya buat adalah saya fokus kepada satu kek. Maksud dia kek coklat emas. Tapi saya buat dengan pack minum petang gitu je. Lepas tu saya tambah pula. Saya tambah gitu. Saya tak buat bisnes ni buat semua, no. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab kita kena kira one by one. Kalau kita tak kira, macam mana kita nak tahu modal dia berapa? Lepas tu sebenarnya banyak kerja tahu tak? Dan kalau kita perbagaikan benda ni, lagilah banyak kerja hak satu ni pun banyak kerja apatahlah lagi banyak. Sebab tu lah kalau you all tengok orang tu, kenapa dia fokus hak tu je. Contohlah kek buah, hak tu je. Kek buah semata-mata kek buah je. Sebab apa? Sebab dia nak kira modal benda ni senang. Fair tak? Senang. Lepas tu you nak jual berapa? Andai katalah you nak buat set combo. Okey, contohlah dia boleh jual dengan harga satu berapa? Dua dia boleh jual berapa? Tiga dia boleh jual berapa? Tahu tak? Itulah baru syok. Itulah baru best buat bisnes ni. Bukan kata okey, open order. Siapa nak boleh lah apa semua. Fair tak? Itu cara tak betul tu. Tak relevant untuk sekarang ni. Fair? So, benda ni bila kita fokus kepada satu je, lagi senang, lagi mudah, memudahkan kerja kita. Kita ambil dulu main dia dulu gapo. Bila you all buat main dia, you all kata permulaan contohlah, Nori, saya ni macam mana saya nak buat main kek satu je. Sebab apa? Sebab permintaan tu nak kek go tu, nak kek go ni, you all kena selaraskan. Fair tak? You all kena selaraskan. Bila you all selaraskan, barulah you all tahu. Ni ikut je customer. Customer nak kek kecil, okey boleh. Nak kek ni, okey boleh. Lelah halik kita kat weh. Tenaga kita ni nak pakai lama. Tahu tak? Lelah halik kita. Kalau you all tanya saya, saya sentiasa saya tunjuk kat you all. Saya ni buat saya 9. Saya buat saya 9. Tak caralah, marilah gapo-gapo pun, saya still buat saya 9. Tak? Saya buat saya 9. Memang kalau regular customer, dia dah tahu dah rentak saya macam mana. Dah tahu dah. Tapi kalau first customer tu, okey, kita kena explain dia gini. Tapi dia akan, bila kita explain tu, itulah menyebabkan kita kata communicate dengan customer kita. Tahu tak? Kita nak biar benda ni, biar dia beli dengan kita suka. Tahu tak? Kalau dia ni tak nak beli pun, dia pergi cara lain pun, dia akan cari pulak dengan kita. Sebab apa? Sebab dia suka, enjoy beli dengan kita. Ni masalah lah ni. Kita ni cara communicate pun salah, straight sangat. Orang tanya kek. Okey, nak kek ke apa? Bagi tahulah dulu, explain dulu, intro dulu. Akak nak bila?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya, okey. Saya nak order kek. Contohlah saya bagi tahu ke you all. Okey, saya nak order kek. Okey, nak order kek. Nak bila tu? Saya akan, kalau macam saya akan tetap dah. Saya akan tanya dia dulu nak bila. Sebab bila kita explain tiba-tiba dia hari dia nak tu hari kita tak boleh buat. Maksud dia contohlah hari tu full ke ataupun kita ada kerja lain ke. So kita kena tanya dia dulu. Date bila dia nak. Pedok barulah lepas pada tu okey. Oh boleh insya-Allah free. Pedok ni kak. Oh boleh. Nak kek apa? Nak kek apa? Sis nak kek apa? Strict sangat kak weh. Pedok. Sebab itulah saya kalau you all kata saya ni customer tak nak beli, mesti ada punya problem. Kenapa customer tu tak nak beli? Mesti punya ada, pedok. Kita kena cara berkomunikasi. Faham ke tak ni? Aku tak kat komen tu kat clear ke tak saya punya lah ni? Hujan. Clear ke tak ni? Clear ke tak? Cara kita communicate dengan kita punya customer kita itu yang paling penting. Cara kita, macam mana kita communicate. Macam saya, itu je saya communicate. Dan sebab itulah kenapa customer saya sentiasa pegang. Tahu tak? Pegang saya punya regular customer. Memang tiap-tiap bulan dia akan belilah. Macam kemarin memang itu regular customer saya setiap bulan. Baru dia beli. Lepas tu dia beli pula. Sebab apa? Sebab dia dah fall in love dengan kita. Pedok. Dia dah tersuka, terjatuh cinta dengan kita. Memang mungkin ada setengah tu okey lah, boleh lah, okey. Tapi sebab apa dia suka beli dengan kita? Sebab cara kita communicate dengan dia. Dia rasa dekat dengan kita. Pedok. Ni kak. Assalamualaikum sis. Assalamualaikum sis. Apa tu? Nak order kek. Okey, boleh? Nak bila? Okey, boleh? Nak kek apa? Strict sangat. Tahu tak? Strict sangat. Alright? Clear? Okay. So, di sini bila you all, okay, bila kira total dia adalah RM16 18 keseluruhan. Bila keseluruhan, you all kena tahu pula. Okay, untuk satu adunan ni berapa banyak yang you all boleh buat. You all kena tetapkan dah. You all nak buat benda tu nak saya berapa. Andai katalah you all nak buat makan-makan, tak menjadi masalah. Masalah lah ni you all nak buat bisnes. So bila you all nak buat bisnes, you all kena tetapkan saiz apa yang you all nak buat. Saiz apa you all kena tetapkan. Okey, asyik sangat mendengarnya tu. Asyik pula dah. Asyik. Okey, you all kena tetapkan saiz apa yang you all nak buat. Saiz apa yang you all nak bagi dekat you all punya customer you all. Barulah customer you all akan faham. Ni kat main. Customer nak 7. Okey boleh. Customer nak 8. Okey boleh. 9. Okey boleh. Boleh semua. You all kena tetapkan. You all yang kena tetapkan. Nak saya berapa. Nak jual. Nak bagi dekat customer ni. Nak bantu dia. Nak realisasikan. Dia punya kata. Dia nak dapat rasa yang. Kata benda tu. Dapat bagi. Kata kegembiraan. Dekat dia punya. Family dia. Pedok. So di sini bila kita macam saya untuk buttercream ni untuk satu adunan ni contohlah saya buat saya 9 Kalau saya ni banyak lagi lah. Kalau saya 9 dalam lebih kurang dalam 2 biji lah. 2 biji saya buat. Okey, 2 biji. So you all kena bahagikan 2 lah. RM16 18 bermakna lebih kurang dalam RM16. Okey. So lebih kurang dalam RM8.9. Alright. So itu satu biji. So you all kena ambil benda ni, kena tambah dengan pengiraan dekat you all punya kek you all. Kek you all berapa semuanya. So benda ni you all kena tambah. Maksud dia contohlah, okey RM8 lebih. You all kira dalam RM10 lah sebenarnya. RM10. Sebab benda ni akan menyelamatkan kita. Okey, RM10. Okey, kos untuk topping buttercream. Kalau fresh cream pula, contohlah fresh cream ni contohlah you all pakai Vivo Okey, so bila Vivo 1100. So bila 1100 lebih kurang dalam RM13.20. Saya tak tahu lah tempat you all berapa So you all kena kira lah benda ni. So saya buat lah lebih kurang dalam 500 gram. 500 gram
lebih kurang dalam RM6. So total dia cost dia sebenarnya adalah RM10.20. So kalau 500 gram untuk newbie memang dia relevant lah, sebab dia tak reti nak buat anggaran. Tapi kalau orang yang dah lama dah dah pandai dah nak buat anggaran benda ni, so dia boleh buat lah 500 gram lebih kurang dalam 2 biji kek saiz 9. Alright. So you all kira. Contohlah kira apa tu RM10.20, kira dalam RM6 lah. RM6, so you all kena tambahkan dengan apa tu kek you all. Maksud dia contohlah kek you all kek gapo. Kos tu kena kira lah. Kos dia semua kena kira. Termasuklah papan kek, apa tu kotak kek, pisau, semua kena kira. Kena kira. Faham? Alright. Satu adunan dapat 2 kek pandan gula Melaka saiz 9 darab 3. Ya tahu kak. Tapi saya nak tahu akak macam mana akak boleh keluar, akak boleh dapat harga RM25 tu. Saya nak tahu lagu mana. Saya nak tahu benda tu. Saya nak tahu akak buat jadi RM25 tu, akak kira macam mana? Tak kira lah akak dapat berapa pun. Saya nak tahu akak macam mana akak boleh jual RM25 tu. Tak? Macam yang saya kira. Okey, contohlah saya kira kek span lah deh. Kek span. Okey, kek span lah. Contoh saya kira. Apa saya ni tengok? Oh ni. Okey, contohlah saya kira, okey. Okey, contoh saya kira. Alright. So saya 9. Ini yang saya kira dan saya nak tunjuk dekat you all macam mana cara saya kira untuk benda ni. Okey, bila kek span saya 9, saya guna lebih kurang dalam 300 gram. Alright, so ni saya pun tambah semua, jadilah termasuklah dengan fresh cream. Fresh cream saya masukkan dalam lebih kurang 500 gram. Kita biar buat lebih, jangan buat kurang, sebab nanti in that case apa-apa berlaku nanti kita tanggung juga. So at least kita kena buat lebih selamat, kita buat lebih lah. So saya masukkan 500 gram, biar tak sampai 500 gram pun, tapi untuk selamat, nak menyelamatkan keadaan. So saya kira-kira tambah dengan papan kek, pisau, kotak apa semua tu, saya kira total dia adalah RM12.50. So saya kira ini 1 biji kek. Kalau anda katalah akak buat tu 2 biji kek, so akak kena bahagikan 2 lah. Tapi belum lagi, sabar deh. Kena nak bahagikan 2 macam mana? Okey, macam ni deh. Kalau akak kira tu, contohlah akak kira tu untuk 1 adunan akak dapat 2, okey. So akak kira dapat jadi RM12.50. So akak kena darabkan dengan 70%, sebab kita termasuk semua. Akak memang setiap pengiraan kena buat kos tidak langsung, kena tambah dengan kos tidak langsung 70%. Okey, so 70% bermaksud lebih kurang dalam RM8.75. So total dia adalah RM21.25. So bila RM21.25, akak kena bagikan 2. Sebab apa? Sebab akak 1 adunan akak dapat kata dapat 2, okey, 2 adunan. So bermakna akak punya harga modal ataupun modal sebenar-benarnya untuk 1 biji kek adalah lebih kurang RM10.62. Lebih kurang RM11 lah. RM11. Fair tak? RM11. Tapi akak tak boleh nak jual RM11. Itu modal. Itu harga modal akak sebenarnya RM11. Akak sepatutnya jual 3 kali ganda daripada modal tu. Bermakna RM33 dah ke atas. Lebih selamat RM35 lah untuk 1 biji kek. Kalau akak jual RM25, akak rasa sebab itulah kita kena kira benda ni. Sepatutnya dengan harga, kalau benda lagu ni, kalau akak kira lagu ni, sepatutnya kena jual RM35. Tapi akak jual RM25, akak dah lost RM10. Faham? Akak dah lost RM10. So akak fikir-fikirkanlah. Okey. Nori, kalau nak buat kek loyang saya lapar, sepatutnya tepung sepanjang berapa gram ya? Akak kalau buat rendah ke tinggi? Itu saya dah share dah dekat saya punya live saya sebelum ni. Tengok balik saya punya live. Noris, betul tak kira-kira kak? Contoh sehari dapat 500. Kak buat 60% untuk bahan kek, 20% untuk simpanan, 20% untuk guna. Itu sebenarnya saya tak tahu akak kira macam mana. Tapi kalau ikut sebenarnya itu, sebab benda ni saya belajar dekat saya punya kelas, yang betul-betul kelas
account ataupun kelas financial bahagian benda ni, sebenarnya itu kata pengiraan yang sebenarnya akak kena kira berapa komitmen akak. Barulah akak boleh ambil simpanan ke berapa kau semua benda tu dah. Akak kena kira dulu komitmen akak berapa sebenar-benarnya. Kalau itu apa yang saya dengan tim saya belajar lah. Sebab kalau benda ni kalau kira macam-macam ni takut nanti dia pening tak? Pening. Sebab akak kena kira setiap hari kalau gini. Kalau macam saya kira setiap per month. Kena kira per month. Kalau kat setiap hari akak rasa akak sempat dah nak kira setiap hari. Kalau akak punya sempat terpulang dekat akak. Kalau macam saya kira per month. Saya kira per month. Okay tak? Alright. Saya kira per month. Ini kena belajar lah. Kena masuk kelas ni. Kalau macam benda-benda ni kalau untuk ability akak kena masuk kelas lah. Untuk bahagian financial ni. Memang dia ajar detail punya. Bahagian untuk gaji, untuk simpanan, untuk kata macam mana nak buat loan. Sebab kita bekerja sendiri pun kita boleh buat loan rumah, kereta apa semualah. Tapi itu kena melalui, kalau ada step-step dia lah. Baik. Tak sesenang itu. Okey, kena belajar lah, kena belajar. Yang ni memang betul-betul kena keluarlah invest sedikit. Saya pun invest setiap bulan untuk nak masuk kelas. Memang saya invest benda ni. Saya kata saya rela lah. Saya rela berhabis duit untuk ilmu. Sebab apa? Ilmu ni kita nak tanya kawan kita, ada tak jawapan benda lagu ni? Tak ada. Baiklah kita betul-betul tanya orang yang betul arif ataupun pakar bidang-bidang lagu ni. Sebab apa? Sebab kita nak benda ni, boleh bawa benda ni untuk kehidupan kita, untuk bisnes kita. Bukan untuk bisnes orang lain, bisnes kita sendiri. Okey, walaupun dekat rumah. Saya walaupun kalau you tanya, kalau tengok saya duduk dekat rumah, mana ada saya kedai. Tapi saya buat benda ni secara sistematik. Tahu tak? Walaupun duduk kat rumah, jangan anggap benda tu tak profesional. Kita kena to be professional. Professional. Sebab itulah memang saya belajar benda ni. Saya buat memang satu-satu file saya buat. Ada belakang. Alright. Salam Kak Nori, kek setengah kilo saya timbang 125 gram, RM25 setengah kilo. Ngam betul tak harga saya bagi? Thank you Kak Nori. RM25 setengah kilo. You all kira. Sebab itulah saya kata, you all kena pastikan, kena kira benda ni one by one. You all nak tanya saya, you all beli tu berapa? You all beli tu berapa? Tepung tu berapa? Saya beli tepung saya RM27. You all beli tepung you all berapa? Lain dah. Sekilo dengan 5 kilo harga dia tak sama. Harga dia tidak sama. So you all kena pastikan, you all kena kira one by one. You all tak nak tanya orang, betul ke tak saya ni? Betul ke tak? Saya nak tahu macam mana. You all kira macam mana? You all kira tu macam mana? Faham tak? You all beli modal tu berapa modal dia? You all kena kira modal you all one by one. Sebab tu lah orang kata tu fokus. Fokus. Bukan kata tak boleh, kata apa tu? You all nak, bukan kata tak boleh nak buat semua. Tapi kalau you all sempat nak buat semua, terpulang dekat you all. Maksud dia, you all nak buat roti lah, nak buat donat lah, nak buat kek lah, nak buat puding lah, nak buat semua benda, nak buat bisnes. You all kira ke tak one by one? You all kira ke tak one by one? Kalau you all tak kira one by one, saya nasihatkan you all fokus lah. Betul semua tu, fokus kepada satu, lepas tu kira. Duduk bertafakur, kira berapa sebenarnya modal aku. Kira. Okey? Assalamualaikum Nori, saya nak tanya ada buku resepi untuk ahli sebab saya tak payah nak tunggu dan cari-cari. Kalau ada saya nak. Maaf saya tanya je. Buku resepi dululah. Tapi saya untuk full memang saya tak buat lah. Sebab saya hasilkan PJJ dalam tu memang dah ada dah. Complete dah. Kalau tak complete masa orang dah buat benda tu. Dah jana pendapatan. Dah income dah apa semua dah. So benda tu dah ada dah dekat saya punya PJJ saya. Dalam tu. Tapi PJJ saya ada yang single, ada yang sekarang ni ada sekarang ni memang dah ada dah ekonomi, premium, expert. Tapi saya dah keluarkan
pula saya punya single resepi saya. Maksud dia daripada ekonomi, premium dan expert saya cerakinkan. Saya buat satu-satu sebab banyak permintaan nak satu-satu. Kalau macam saya senang satu tu ambil lalu semua boleh belajar. Terpulang dekat you all. Alright. Nori, akak jual RM50 ke coklat mall saya 9 topi Ghana dan letak strawberry. Allah kak. Lambatlah kak nak kaya RM50 kak. Kak, RM50 tu ke topi-topi biasa kak, bukan topi coklat Ghana. Topi coklat Ghana ni saya nak ayat ke kak ni. Ni, topi coklat Ghana. Topi coklat Ghana sebenar-benarnya untuk topping saja. Kos untuk modal untuk topping saja lebih kurang RM18.5. RM18.5. Lepas tu kalau kek coklat mall tu saya 9 kak. Saya 9 ni tambah sama semua ke kak dia. Mai saya nak ayat kak dia. Okey, semua total dia adalah lebih kurang dalam RM15.80. Itu modal dia untuk saya 9. Lepas tu akak tambah pula dengan topi coklat. Okey, mai saya nak kira kak dia. Okey. RM15.81. Saya kira hak ni RM18.5. Okey, semua dia ke kak. Semua dia RM34.31. Modal dia kak. RM34.31. Okey, kalau akak jual RM50, akak ada lebih kurang RM15.69. Tapi belum masuk lagi strawberry. Akak beli strawberry berapa? Maksud dia akak beli, saya tak tahulah. Kalau macam dekat Tesco dia agak murah sikit lah, lebih kurang dalam RM9.99. Tu pun tak ada, jarang-jarang RM9.99. Lebih kurang dalam RM10. Saya tak tahu akak beli strawberry berapa. Adakah akak boleh beli sebiji? Tak boleh beli ke? Akak kena beli satu pack Satu pack tu berapa? Contohlah satu pack tu RM10.99. Kalau kat Tesco RM10.99 lebih kurang. Saya tak tahu akak beli berapa strawberry dia. Okay, so ya. Okey. Keuntungan akak dapat RM4.70. Akak rasa relevan tak dengan akak jual RM50? Terpulang dekat akak lah. Sebab tu saya kata you all kena kira. Betul-betul. Kena kira, tahu dah. Akak dapat RM4.70. Akak rasa berbaloi ke akak pergi jual RM50 tu saya 9. Lepas tu dah lah topping ganas. Lepas tu letak strawberry. Okey ke tak kak? Nah, terpulang dekat akak dia. RM4.70 akak dapat. RM4.70. Kalau ikut yang saya lah ni saya kira betul-betul ni. Memang saya kira betul-betul ni. Ni memang untuk tahun ni punya. Tahun 2021. Yang latest ni. Saya tak ambil yang tahun 2020 apa semua, tak ada. Yang ni memang RM12. See? Akak RM12 tu baru saya kira RM10.99 kak. RM10.99. Kalau contoh topik ni lama tahu dah, saja lebih dah ni. Okey, RM34.3%. RM12 ke akak beli ke? Okey, akak lebih kurang dalam RM3 $9.9 akak dapat. Akak rasa berbala ke tak? Akak fikirlah sendiri deh. Akak rasa berbala ke tak? Kalau akak rasa benda tu tak berbala, tolong ubah deh. Tolong ubah harga dia. Tolong. So siapa yang nak saya bantu you all lebih banyak lagi detail-detail yang saya akan share dekat you all, dekat saya punya PJJ saya, terutamanya expert lah. So siapa yang nak saya bantu you all, kata banyak benda ke. Ini baru sikit kak. Baru akak dah tengok tu. Apa lagi? So takkanlah akak nak benda ni berterusan macam tu. Terpulang dekat akak. Kalau akak nak saya bantu you all, akak nak saya bantu, boleh boleh WhatsApp saya untuk saya bantu you all buat sampai jadi. Saya nak you all tahun 2021 ni banyak benda yang perlu kita adjust lah. Dok. Itu baru sikit kak. Belum lagi. Banyak lagi tahu dok. Banyak lagi. Alright.
Nak tanya Nori, contoh kita nak jual kek ke apa-apalah, macam gula tepung dah ada. Yang nak kena beli cheese butter dan apa-apalah Kak. Macam mana nak kira kos? Sama juga Kak. Sama juga, macam kena kira list dia. Listkan berapa. You all kena tahu apa kek yang you all nak buat. You all kena ada. Macam saya ada ni ke. Saya ada ni. Saya print, saya photostat apa semua. You all kena buat lah dekat Microsoft, Excel ke, Word ke. Apalah, it's up to you lah. You all nak tulis mana-mana ke. Kalau you all rasa nak kemas, buat macam saya lah. Saya ni tengok ni saya buat ni. Memang pengiraan, memang saya akan buat benda ni. Saya tak nak berlaku mistake. Saya tak nak tahun 2021 tahun yang kebangkitan, orang kata nak banyak perubahan yang akan berlaku. Okey. Akak kena kira one by one, tak kira lah. Akak siap Kak, RM3 lebih Kak. Akak rasa berbaloi dah. Akak fikirlah diri, akak rasa berbaloi lah dengan akak buat tu. Berbaloi ke tak? Sebab kalau macam coklat ganache tu, kalau kita beli whipping cream, dia tak boleh nak beli sikit-sikit. Dia kena beli at least 250 gram. 250 gram tu Kak, RM7 lebih dah Kak. RM7.9 dah. So benda ni akak takkanlah akak nak guna sikit. Of course akak nak guna semua kan. So akak kena kira semualah. Akak tak boleh nak guna separuh tak boleh. Sebab benda tu kita gunakan semua satu kotak. So akak kena pastikan satu kotak. Kalau benda ni contohlah orang ada 2 atau 3. So itu dah lebih. Akak dapat, akak betulkan lebih lah. Dah. Akak tak boleh nak kira. Okey, 250 gram tu, dapat 2 biji kek, 3 biji kek. Kalau akak buat benda tu, kalau orang order banyak tak apalah. Masalah lah ni, orang order satu. So kena kira satu tu lah, satu pack tu. Macam saya kira ni, satu pack 250 ml tu. Satu kotak tu. Alright. Main dekat sikit, tak nampak ni. Okey. Sekejap. Salam Nori, terima kasih atas perkongsian ilmu. Akak nak tanya, macam mana kita nak bagi tahu customer harga baru kek kita? Dulu-dulu tak ada ilmu, kita letak harga ikut orang je. Tengoklah. Akak bangkitlah Kak. Buka mata, jangan ikut orang. Ini bisnes kita Kak. Akak nak biar orang lain berkubur, akak pun nak berkubur ke? Orang lain tahu dah. Itu bisnes orang, akak nak kira dia tu pasal apa? Ini bisnes kita Kak. So kena kira one by one. Tak kira lah akak buat apa saja. Kek pandan ke, kek apa saja, kek keladi ke, apa saja akak kena kira one by one. Termasuklah dengan yang tu, kalau kek tu kek premium ataupun kek tu saya kira kotak dah. Kalau akak kira benda ni, kalau guna ni kan, contohlah bekam-bekam gini, kena kira ni satu kos. Satu ni berapa? Ni packaging ni berapa satu? Kena kira deh. Memang kena kira. Kena kira. Alright. Customer ni bayar sebab kek lain-lain tahu dah. Kek memang customer ni kita kata cara kita nak explain tu paling penting lah. So kalau kita ni sebagai kata seorang yang buat bisnes terutamanya bakery ni, akak kena listkan. Akak kena ada list. Ada list, tulis list. Senang. Nanti bagi tahu dekat customer tu. Nanti customer tu, kenapa harga sini? Kita pun boleh bagi tahu. Okey, dengan ni. Bagi tahulah, explainkan dia. Sebab mungkin contohlah, okey, cake fruit flan kan, contohlah cake fruit flan buah-buah ni, you tengoklah buah-buah sekarang pun mahal kan. So kita boleh explain dia one by one. Kalau anda katalah, okey, saya buat ni saya 10. So kalau dia kata, saya ni nak nak kecil lah sikit. So kita boleh bagi tapi dengan syarat pastikan kita punya biar buah tu ataupun modal tu biar biar dapatlah keuntungan. Bukan kata buat saja-saja amal ibadah saja. Lelah sia Kak. Lelah sia. Harga jual kena kira harga modal darab 2 ke? Harga jual at least you kena kira nak lebih selamat
3 kali ganda. Memang saya buat 3 kali ganda. 3 kali ganda. In that case, kita nak, contohlah kita nak ada dropship ke, agent ke, spare tak. So benda ni kita nak lagi selamat. Sebab kita nak buat benda ni, you all nak buat bisnes untuk sehari 2 hari je kok. Kalau you all nak buat bisnes untuk long term, saya nasihatkan 3 kali ganda. 3 kali ganda. Faham tak? 3 kali ganda. Dua terpulang dekat you all lah. Kalau you all rasa benda tu, you all kira lah. Faham tak? Kalau you all ready ke tak? Logik ke tak? Utuh RM2. You all rasa baiklah duduk saja. Faham tak? Baik duduk saja tak? Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Saya pembeli tiket brownie. Saya 9.9 saya jual. Berkata pada buah strawberry Nepal. Yes, itu relevant lah. Relevant kak. Nazul Ifah. Itu relevant lah. 90 hingga 90. Itu memang relevant lah. Nori, boleh tak buat kira-kira modal yang jualan dalam kelas PJJ balik? Boleh, insyaAllah kak. InsyaAllah. Okey. Salam sis, boleh bagi pendapat tak jika berniaga depan rumah okey tak? Tak payah berniaga depan rumah, berniaga dalam rumah kak. Tak payah depan rumah ni nak buka meja apa semua. Tak perlu kak. Berniaga dalam rumah sudahlah. Okey. Assalamualaikum Nori. Maaf bertanya, akak jual tak nanas gula RM23. Itu pun ada yang cakap mahal. Sebab apa cakap mahal? Sebab apa? Sebab kita tidak kata benda ni, you all nak pastikan orang tu tak berkata mahal. You all kena tunjukkan value. Sebab tu lah kalau macam saya apa yang saya tunjukkan value adalah melalui saya punya live. Sebab tu lah setiap minggu kalau dalam group saya tunjuk, saya buat live. Sebab apa? Itu value. Value tu lah mahal kak. Value tu yang tidak ada dekat PJJ lain. Saya nak explain sebab you all tak faham benda tu. Tahu tak? Itulah value. Dan sebab itulah kenapa saya punya PJJ saya bukan berharga RM10, RM20. Itu value kak. Value tu lah yang saya ketengahkan dekat saya punya PJJ saya setiap minggu. Setiap minggu. Itulah value dia kak. Kalau akak nak tahu kak. Itulah value. Biarlah orang kata saya punya PJJ saya mahal ke gapo sekalipun, itulah value. Value itulah yang paling mahal. Sebab apa? Sebab saya tunjukkan, okey. Saya tunjukkan benda tu secara dekat, secara real. Setiap minggu kak, saya share. Setiap minggu ada live dengan saya. Kalau tak ada pun saya akan relive balik. Saya akan relive. Tu pun relive pun yang relevant dengan saya punya PJJ saya. Itulah value. Dan saya tidak takut. Dan saya tidak kata, kalau orang kata, oi PJJ Noris mahal, saya pun turun harga. No, saya tidak akan turun harga. Malah saya nak naik lagi harga. Sebab apa? Sebab saya akan banyak benda yang saya akan buat dekat saya punya PJJ. Dan tidak relevan lah dengan harga 199 saya buat sekarang ni untuk ekonomi. Kalau saya buat benda tu lebih advance. Tak? Sebab apa? Sebab value tu kak. Value itu yang paling penting. Itulah paling utama. Orang nak tengok, orang nak benda tu, betul? Yang tidak ada di tempat lain. Sebab itulah harga dia tu saya boleh kata dekat you all, tak boleh nak buat dengan harga RM10. Sebab apa? Sebab itu value. Saya kena spend masa saya. Sebenarnya masa malam saya ni masa untuk saya mentelaah. Saya ada kelas tapi saya spend masa dengan you all. Sebenar-benarnya saya ni malam masa ada kelas saya dengan mentor saya, tapi saya spend masa bersama dengan you all. Tahu tak? Itulah ya Allah. Saya nak kata saya nak, itulah value kak. Alright. Bagi tahu, buat live, buat video, bagi tahu, inform dekat dia. Okey, tanya dia, kenapa awak kata mahal? Apa sebab kata mahal? Bila dia kata gitu, tak tahulah. Rasa mahal lah.
Kalau dia kata rasa mahal, sebab apa rasa mahal? Tanya dia balik, kenapa dia kata mahal? Apa menyebabkan dia mahal? Kita tanya dia pun, kita dah standby dah jawapan. At least kita standby jawapan, tahu dah, untuk nak kukuhkan kenapa kita punya tak kita ni mahal. So kita explain dia, barulah dia faham benda tu. Faham tak? Alright. Ramai bakers yang baru-baru cebur dalam bidang ni suka buang harga. Kadang-kadang gelek kepala tengok harga lebih murah dari kita. Memang saya dapat banyak, tapi kesian dengan penat yang kita dapat. Tak pulang. You all, ya Allah. Ada suami saya hantar gambar 2 tingkat kek harga RM35. Ya Allah. Tak tahulah aku dia buat lagu mana, tak tahu. Kau dia beli gabuh dekat ni, dia beli gabuh, lepas tu dia pergi hias, kau tak tahulah kan. 2 tingkat RM35. Ya Allah. Logik lah. Biar logik lah, tahu tak? Biar logik. Biarlah ni nak buat harga ke saya tak kira, saya tak kisah pun. Saya tidak kisah nak buat dia buat lah mana pun, itu penat dia. Lah kali dia akan kira balik. Masa mula-mula memang dia shock. Sebab apa? Sebab orang beli. Tapi lah kali nanti dia akan kira. Kira Allah, aku dapat untung RM2 je. Terpulai dekat dia. Lepas ni baru dia ejah balik harga. Faham tak? Dia ejah. So kita ni, bila kita dah tahu ilmu ni, so kita baik kita kata buat sebelum terlambat ataupun sebelum kena sesuatu. Baik kita kata get ready benda tu. Faham tak? Nori nak berniaga dalam rumah, buat kek dulu ke ambil order dulu? Ambil order berserta deposit. Kalau itu yang paling utama, tahu tak? Deposit. Deposit. Okay? Buat you all. Okay, you all, saya nak tanya you all deh. You all mana sedap? Kalau you all kata buat tu orang ambil order ke, you all ambil order ataupun orang you all maksud gini deh. You all okay, contohlah you all open order, maksud dia okay. Ada 2 kategori. Pertama, you all open order ataupun you all ambil order yang orang dah order. Yang mana lagi sedap? Yang mana lagi sedap? Yang mana lagi best? You all open order ke ataupun contohnya you all buat lepas tu you all jual ke, ataupun you all ambil order. Orang kata you all open order, lepas tu ambil order, lepas tu order tu yang dah orang booking. Yang mana lagi sedap? You all nak buat kek dulu ke atau ambil order dulu? Hak mana? Kalau you all fikir logik lah, hak mana? Yang mana lebih sedap? Tambah-tambah orang ambil order ataupun orang order tu dia dah booking dah bayar dah. Mana sedap? Tahu tak? Dia sebenarnya kalau buat kek dulu ni dia agak mencabar sebenarnya. Agak mencabar sebab kita tidak tahu sama ada benda tu habis ke ataupun tidak habis. Kalau habis, lah untuk kita. Masalah ni tak habis. Lepas tu modal cipu-cipu je. Meranalah kita. So mana lebih relevan? Kalau you all nak ambil order dulu, you all kena pastikan sebelum you all nak ambil order. Tapi macam mana aku nak buat benda ni? You all kena buat lah. Maksud saya, kena buat video, posting, buat live. Barulah orang ni nak order dengan you all. Barulah you all buat tu memang. Kalau macam saya, kalau you all tengok setiap hari, kalau saya order yang saya dekor tu, memang yang dah booking dah. Yang dah booking, yang dah bayar dah. Tahu tak? Yang dah bayar. Ada yang bayar fully dah. Tak kira lah harga berapa pun, 300 ke berapa ke, dia kena bayar fully. Faham tak? Kalau yang you all tengok saya dekor tu, memang yang dah order. Memang order dah. Faham? Ambil order orang yang dah booking. Pula dekat you all lah. Kalau ambil order orang yang dah booking, so macam mana nak buat benda tu? You all kena belajar lah benda tu. Tahu tak? Okay? So okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya. 2 saja setengah dah. Okay? InsyaAllah lah kalau ada kelapangan malam ni lah. Malam ni sempat ke dah InsyaAllah sempat InsyaAllah malam ni saya nak buat live lah.
Lama tak buat lah malam. Nak buat lah malam. Lama tak buat lah. Kalau hari minggu gini boleh lah. Kalau hari biasa saya tak boleh lah sebab saya ada kelas. So insya-Allah doakan saya diberi kelapangan, diberi masa, sedikit masa untuk saya nak dekorkan malam ni. Sempat ke dah jap. Kira dulu, kena kira dulu. Sebab saya ada banyak order ni. Kalau dah saya dekor dalam sebiji ke 2 biji ke 3 biji ke banyak. Okey. So nanti saya insya-Allah tengok malam ni. Malam ni saya berhajat nak buat lah sebab lama saya tak buat lah malam. Okey. So saya nak buat lah malam untuk nak dekorkan kek. Okey. Tengoklah kalau sempat saya buat 2 biji. Tengok keadaan dia. Alright. So siapa yang nak saya bantu you all boleh boleh klik di bawah tu, saya bantu you all buat sampai jadi. Alright. Tak secara lah kak dengan orang lain. Kita bercara dengan bisnes kita. Ikut dia lah. Dia kata dia sebab mungkin dia boleh jual dengan harga gitu. Tak payah hiraukan. Kita buat apa yang kita buat sebenar-benarnya bisnes kita. So buatlah cara kita. Sebab kita bila kita buat cara gini, insya-Allah kita dapat keuntungan. Kalau kita nak ikut dia, kita ni letih saja. So tak payah. Jangan ikut orang. Peda. Jangan ikut orang, nanti merana. Okey, buat dengan cara kita sebab ini adalah bisnes kita. Alright? Rasanya ambil order dulu. Okey, rasanya bab dah tentu hasilnya. Saya buat dulu. Saya buat kek sebab saya menjaja. Saya buat. Itulah sebab saya apa? Sebab saya berani ambil risiko. Kena ambil risiko. Tapi orang ni payah nak tengok orang ambil risiko ni. Sebab apa? Sebab tak nak keluarkan banyak. Tahu tak, modal kena keluar banyak. Tahu tak, kalau nak buat kek lepas tu, kalau you all seorang yang orang kena dah, orang rasa dah, you all kata orang dah kenal you all, tak ada masalah. Masalah lah ni orang tak kenal lagi kita. So bila orang tak kenal kita berisiko lah kalau kita pergi buat dulu, lepas tu baru kita nak jual. Berisiko, tahu tak benda tu. Nori, thank you tau bagi idea hari tu. Mana ni? Banyak sangat idea ni. Okey. Buat kek strawberry coklat RM1 tu sekarang dah jadi income saya. So you teruskan, tapi pastikan kena ada target lah, satu hari berapa, barulah sure benda ni. Alright, so okey lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, boleh klik di bawah tu. Jangan biarkan you all punya bisnes you all berlaku kesilapan untuk tahun 2021. Ambil tindakan, sebab tindakanlah yang akan merubah segala-galanya. Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah malam nanti. InsyaAllah saya buat live untuk saya nak dekorkan 2 biji kek insyaAllah. So kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.